Brian kata dia balik kampung, tapi kampung dia dekat Muar. Saya kampung Johor Bahru. Di sini kampung saya. Bangga saya jadi orang kampung. Lihat semacam ini punya semangat. Inilah semangat rakyat Malaysia. Semangat rakyat Malaysia yang sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut kampung, ya, kampung saya kat Skudai Kiri, depan UDA, bukan dekat kampung Kurnia. Kerana baru-baru ini ada seorang calon, dia punya semangat nak pergi berkempen, siap buat video lagi, bertemu dengan bonda Dr. Mazli. 我的妈妈是华人，我的妈妈是华人，我的妈妈是哈嘎人，不是潮阿人，不是Jawa人，Hakka人. Dia terlupa sehari sebelum tu saya buat video dengan mak saya. Jadi satu Malaysia dah kenal mak saya dah sebelum tu. Mak saya matanya lebih kecil dan lebih rendah. Okeylah, dia darah Cina tapi Melayu kan. Tapi keturunan Hakka, Cikanying. Okey. Yang dia tunjukkan tu, makcik tu saya kesian. Kenapa? Kerana makcik kawan saya, ibu kepada kawan saya. Tak pasal-pasal ibu kawan saya tu jadi ibu saya. Ini belum menang lagi dah fitnah. Nak fitnah orang kat Sempah Renggam. Kalau kau nak fitnah Akmal tak apa juga. Saya tak ada kena-mengena dengan ini filem. Mengapa mesti disebutkan nama saya? Jadi orang yang menipu gini, saya cadangkan tuan-tuan tak payah pilih lah untuk Johor Bahru ni. Pilih saudara Akmal. Boleh atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila melihat lautan puluhan ribu rakyat Johor Bahru ini, saya yakin ini bukanlah semuanya. Ini hanya sebahagian. Kerana hari hujan, kerana tadi jam saya nak datang kemari. Saya yakin yang sedang menonton di rumah, menonton live, ini lagi ratusan ribu jumlahnya. Itu semangat bangsa Johor. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tuan-tuan dan perempuan, tadi YB Atta cerita pasal bola. Saya kalau cerita pasal Man City okeylah. Okey, minta maaf. Kita tak mau cerita bola. Tengok ada ramai pakai bola. Tengok ada ramai pakai baju Liverpool ni, geng Akmal semua ni kan. Okey. Tapi Brian pun dengan semangat cerita orang muda. Dia sentuh sikit pendidikan. Hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan tentang kerisauan saya. Tentang kerisauan ibu bapa seperti tuan-tuan dan perempuan sekalian. Kerisauan atuk dan nenek terhadap masa depan cucu-cucunya. Kerisauan para guru, para pendidik tentang masa depan. Tentang masa depan negara. Tentang masa depan pendidikan negara yang semakin kelam, semakin suram. Guru-guru sekalian saya boleh nampak kat sini. Ada cikgu bahasa Melayu, ada cikgu matematik, ada cikgu sejarah, cikgu PJ, cikgu bahasa Mandarin, cikgu bahasa Tamil kat situ. Yang sedang menonton lebih ramai cikgu-cikgu. Kenapa saya berani katakan? Kerana setiap hari kalau tidak setiap jam, guru-guru berikan mesej kepada saya. Ada 1, 2, 3, 4 bahkan. Ada ramai di antara mereka yang tak boleh membaca dan menulis dan mengira dengan baik. 2 tahun tidak pergi sekolah, tahu-tahu balik sekolah dah ada jam 4. Tahu-tahu masuk sekolah dah ada jam 3. Tahu-tahu masuk sekolah dah jam 2. Cikgu dah jam 3, dah jam 4, dah jam 2, pening kepala nak buat macam mana. Mereka nak berikan terbaik. Saya tahu kualiti cikgu-cikgu kita. Kualiti cikgu-cikgu kita antara yang terbaik. Rakyat kita percaya kepada cikgu-cikgu lebih kepada orang politik macam saya ni. Malangnya, cikgu-cikgu yang berdedikasi, yang sentiasa berikan yang terbaik untuk anak murid. 2 tahun dekat rumah mengajar online,
sakit tulang belakang, sakit bau dan sebagainya, terus nak mengajar, malangnya tak dihargai. Di Parlimen, kalau masih ingat lagi, saya sentiasa minta supaya kerajaan berikan allowance tambahan. Bayarkan data yang mereka gunakan untuk mengajar. Bayarkan sekurang-kurangnya duit elektrik, duit telefon mereka. Belikan bahan-bahan ABM untuk mereka. Bagi allowance lebih. Tidak dipedulikan. Saya tuntut lagi di Parlimen. Janganlah dibebankan cikgu-cikgu kita. Janganlah disuruh isi itu, isi ini. Biar mereka berikan seluruh tumpuan, terutamanya bila pelajar balik ke sekolah, untuk pulihkan anak-anak kita. Pertamanya semangat. Keduanya supaya mereka boleh membaca, menulis, mengira dengan baik. Tetapi apa yang berlaku? Naik saja sekolah, cikgu-cikgu kena dibebankan dengan rekod itu, rekod ini demi nak kasih menteri KPI yang cantik. Yang jadi mangsa siapa? Anak cucu kita dan juga guru-guru. Lebih malang daripada itu. Lebih malang daripada itu, silibus jadi semakin bercelaru. Betul atau tidak? Budak darjah 1, silibus macam tingkatan 1. Apa yang nak belajar? Betul tak? Cikgu pening kepala, mak bapak pening kepala. Sebab tu cikgu-cikgu undi Pakatan Harapan. Cikgu-cikgu sekalian, undi Pakatan Harapan. Ramai cikgu-cikgu bagi mesej. Dia kata, doktor, kami nak doktor kembali ke KPM. Selamatkanlah kami. Selamatkanlah anak-anak kami. Saya kata, satu cara je nak saya kembali ke KPM. Iaitu undi harapan. Boleh atau tidak? Cikgu-cikgu seluruh Malaysia yang sedang menyaksikan, anda semua merupakan harapan kami. Anda semua merupakan jagoh dan wira kami. Jangan kecewakan ibu bapa sekalian. Jangan kecewakan atuk nenek sekalian. Jangan kecewakan anak-anak kita semua. Undilah Pakatan Harapan. Pastikan Pakatan Harapan menang di Sempang Renggam. Kalau Pakatan Harapan tidak menang di Sempang Renggam, gelap masa depan anak-anak Malaysia semua. Betul atau tidak? Jika Pakatan Harapan tidak menang di Sempang Renggam, gelap masa depan guru-guru seluruh Malaysia. Betul atau tidak? How? Tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, waktu kita tidak banyak. Kita hanya ada 2 hari saja berbaki. Pastikan kita lihat muka anak-anak kita, lihat muka cucu kita. Bayangkan masa depan mereka. Jikalau Pakatan Harapan tidak menang dalam pilihan raya ini, kita akan kembali kepada apa yang berlaku pada hari ini. Cikgu-cikgu terbeban, ramai nak berhenti awal, anak-anak keciciran, anak-anak tak boleh membaca dan menulis. Apa akan berlaku kepada masa depan negara? Gelap masa depan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, saya masih teringat antara polisi yang besar kita lakukan ketika kita berada di Putrajaya dahulu, ketika kita berada di Kementerian Pendidikan, iaitu zero reject policy. Zero reject policy bermaksud kita tidak akan tolak mana-mana anak yang nak masuk belajar ke sekolah, iaitu anak-anak kelainan upaya ataupun OKU. Zaman kita buka seluas-luasnya. Tak cukup kelas, kita buka kelas. Tak cukup cikgu, kita tambahkan cikgu. Tak cukup peralatan, kita tambah peralatan. Tak cukup kemudahan, tak ada RAM, tak ada apa, kita tambahkan demi pendidikan anak-anak kita. Kita nak supaya tidak ada seorang pun daripada anak-anak Malaysia, tidak kira bangsa Melayu, tidak kira bangsa Cina, tidak kira bangsa India, orang asli, Iban Kadazan, kita tak mau seorang pun tercecer dalam pelajaran. Kita nakkan mereka mendapat yang terbaik dalam pelajaran. Dan juga kita tidak mahu hantar mereka yang OKU pun tercecer dalam pelajaran. Kita mahu setiap orang, setiap warga Malaysia mendapat pendidikan terbaik. Malangnya, lepas bertukar kerajaan, segala-galanya hanya menjadi kenangan. Hari ini, masih saya menerima keluhan, tangisan, rintihan, rayuan daripada ibu bapa kepada anak-anak OKU yang mengatakan anak kami ditolak. Kenapa zaman doktor dibuka seluas-luasnya, kini dicatu dan ada yang ditolak, tidak dibenarkan masuk ke sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
rakyat Malaysia, rakyat Johor, orang Johor Bahru, orang Sempang Renggam yang sedang menyaksikan. Dan saya yakin ramai di antara kat sini, walaupun menetap di Lakin, menetap di Johor Bahru, menetap di Pasir Gudang, tetapi akan balik mengundi ke Sempang Renggam, ke Keluang, ke Hitam. Kalau kita sayangkan anak-anak kita, terutamanya anak-anak OKU kita, kita kena selamatkan pendidikan mereka. Mereka tak akan selamat di bawah BN. Mereka tak akan selamat di bawah PN. Mereka hanya akan selamat di bawah Pakatan Harapan. Selamatkan anak-anak OKU. Selamatkan pendidikan anak-anak OKU. Undilah Pakatan Harapan demi mereka. Saya rayu kepada rakyat Malaysia. Saya rayu kepada pengundi Johor Bahru. Saya merayu kepada pengundi Sempang Renggam. Kepada seluruh rakyat Malaysia, seluruh rakyat Johor, demi pendidikan anak-anak OKU, tolonglah undi Pakatan Harapan. Demi mereka, demi anak-anak OKU. Kita tak sanggup lagi melihat mereka dianiaya. Kita tak sanggup lagi melihat mereka dianaktirikan. Demi anak-anak OKU, undilah Pakatan Harapan. Boleh atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingat lagi. Tadi Brian ceritakan tentang peluang kerja. Ini amat penting. Perasan pun cerita tentang orang muda. Ini amat penting. Anak-anak dan cucu tuan-tuan dan perempuan merupakan masa depan negara kita. Sebelum kerajaan digulingkan melalui langkah Sheraton, dan mana saya pun kena tendang daripada parti lama saya kerana enggan mengkhianati mandat rakyat bersama dengan Parti Bersatu. Walaupun ditawarkan scheme of things yang saya tak boleh dedahkan, tunggu satu hari nanti kita akan bukakan segala-galanya. Tapi demi rakyat, demi undi yang tuan-tuan telah berikan, saya kekal bersama Pakatan Harapan, kekal bersama anda semua. Dan sebelum bertukarnya kerajaan, Kementerian Pendidikan telah menyediakan satu perubahan besar-besaran, perubahan holistik, perubahan radikal di dalam pendidikan kita yang kita namakan sebagai New Education Model. Berbeza dengan apa yang ada pada hari ini, berbeza dengan sistem yang kita warisi semenjak 90-an. Dia akan menjadikan pendidikan kita setaraf dengan Singapura di seberang tambak itu. Untuk anak cucu tuan-tuan dan perempuan. Malangnya, naik saja Kerajaan Perikatan Nasional, naik saja Menteri Pendidikan baru, naik saja Perdana Menteri yang baru, mereka bakul sampahkan New Education Model tersebut. Saya bawa ke Parlimen acap kali. Kita bawa ke mesyuarat Jawatankuasa Pilihan Khas Pendidikan Parlimen. Menteri tak mau datang, penakut. Kita bawakan isu itu demi masa depan anak-anak. Tolak tepi politik, tolak tepi fahaman. Yang penting masa depan anak-anak. New Education Model itu akan menjadikan pendidikan kita dari segi matematik dan sains setaraf Singapura. Dari segi sekolah dan keguruan setaraf dengan Finland. Dari segi skill, TVET, vocational setaraf dengan Germany. Dari segi disiplin dan nilai setaraf dengan Jepun. Ada orang kata ini bermimpi di siang hari. Saya katakan tidak. Kenapa? Kita pernah mulakan. Kita dah ada dan kita telah usahakan supaya ia dilaksanakan pada tahun 2021. Malangnya, bila tukar kerajaan, mereka buang ke tepi. Tekad kami kembali ke Putrajaya, kita kembali ke Kementerian Pendidikan, kita hidupkan semula New Education Model untuk rakyat Malaysia, untuk anak cucu tuan-tuan dan puan sekalian. Kita akan pastikan tidak ada yang keciciran pelajaran. Kita akan pastikan semua anak-anak kita, anak Melayu, anak India, anak Cina, anak orang asli, Iban, Kedazan dan sebagainya mendapat pendidikan bertaraf dunia. Sekolah Taif di Sabah dan Sarawak, saya lihat ramai juga orang dari Sabah dan Sarawak ini, kita jadikan agenda utama seperti tahun 2019 dan 2018 dahulu. Dan kita akan pastikan tak ada orang akan sakau duit solar lagi. Itu tekad kita. Kita akan pastikan juga anak-anak OKU tidak akan terpinggir. Kita akan pastikan juga anak-anak sesiapa pun bangsa tidak akan terpinggir. Yang penting
kita ingin pastikan pendidikan menjadi agenda utama negara. Saya boleh yakin. Kenapa? Di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, seorang yang amat prihatin terhadap pendidikan rakyat, seorang yang memperjuangkan pendidikan rakyat, kita boleh laksanakan itu semua. Dan satu lagi, ada air tak sikit? Pak Ganjo nak suruh saya habiskan. Kita nak teruskan ke ataupun nak habiskan? Penganjur kata dah habis. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Wah, minum air suara terus sedap. Pihak penganjur saya ambil sikit saja lagi waktu. Ni datang daripada Sembang Renggam jauh-jauh, takkan tak boleh kasih lebih waktu kan? Boleh tak? Keima? Okey. Wah, boleh cakap Cina juga. Hebat. Semua boleh. Itulah hebat Pakatan Harapan. Tahniah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ingin pastikan bahawa anak-anak kita yang masuk ke universiti mendapat kerja. Yang tak boleh masuk universiti pun boleh dapat kerja melalui pendidikan kemahiran ataupun TVET yang kita lakukan usaha sama dengan industri. Sebab tu di zaman kita serahkan pendidikan TVET untuk diterajui oleh industri seperti mana yang dilakukan oleh Germany. Pada waktu itu, ianya diketuai oleh Tan Sri Soh, pengerusi FMM. Kita telah rancangkan, kita buatkan plan, tukar kerajaan saja, semuanya ditolak ke tepi bila naik Noraini. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi perkara yang usaha kita, tekad kita untuk memastikan anak-anak kembali ke sekolah, untuk meringankan beban ibu bapa di rumah, iaitu program sarapan percuma di sekolah untuk semua murid. Kerana apa? Dia akan membantu bukan sahaja B40, malah M40. Saya ingat kita pernah melakukan pilot test pada tahun 2019 dan sepatutnya 2020 kita laksanakan untuk 1000 sekolah, 2021 untuk semua sekolah. Dia akan menjimatkan dalam setahun 2.7 bilion duit pendapatan isi rumah, duit tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan itu antara tekad Pakatan Harapan untuk kita laksanakan. Ada orang kata nanti kasih makanan tak berkhasiat macam RMT dan sebagainya. No. Program makanan percuma, kita hanya berikan makanan berkhasiat dan kita ajarkan kepada anak-anak kita apa yang mereka makan. Ada pendidikannya, kita ajarkan disiplin, kita ajar mereka waste management, dan lebih penting daripada itu, kita ajarkan kepada mereka supaya tidak membazir. Target kita ingin jadi seperti Jepun yang telah melancarkan universal meal program di sekolah. Kita ingin jadi seperti Finland yang mana melalui makanan berkhasiat, makanan bergizi, anak-anak tidak dibezakan. Kalau RMT hanya anak-anak miskin saja. Akhirnya yang nak ambil RMT itu bila mereka makan, mereka rasa malu. Sebab apa? Orang kata ni makanan budak miskin. No. Kita tidak percaya kepada perbezaan kelas antara manusia. Kita tidak mahu anak-anak kita dibeza-bezakan di bangku sekolah lagi. Melalui program sarapan, tidak kira kau kaya, kau miskin, kau anak pembesar, kau anak buruh, kau anak petani, kau anak jurutera, kau anak pensyarah, kita makan sama-sama. Makanan paling berkhasiat kita berikan kepada anak-anak kita. Ada orang kata nanti besar belanja. Ya, memang besar, 2 bilion. Tetapi apalah 2 bilion dibanding 6 bilion beli kapal yang tak ada tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini tekad kita untuk pendidikan. Kita boleh lakukannya. Tapi dengan syarat kita kena menang. Kita kena menang di Johor. Kita kena menang di Tebrau. Kita kena menang di Pasir Gudang. Kita kena menang di Kulai. Kita kena menang di Pontian. Kita kena menang di Batu Pahat. Kita kena menang di Sempang Renggam. Kemenangan Pakatan Harapan di Sempang Renggam
adalah kemenangan Pakatan Harapan di seluruh Johor. Kemenangan Pakatan Harapan di Sempang Renggam adalah kemenangan anak cucu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemenangan Pakatan Harapan di Sempang Renggam adalah kemenangan pendidikan anak-anak Malaysia semuanya. Boleh atau tidak? Wow. 请多市民一票，可以吗？多市民一定能，多市民一定能，多马这里一定能，好不好 ？Okey, saya rasa pesanan terakhir saya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya yakin ramai yang berada di sini akan pulang ke tempat masing-masing untuk mengundi. Bukan semua mengundi kat Johor Bahru. Yang dekat Johor Bahru, pastikan kita berikan kemenangan kepada Akmal Nasir. Boleh atau tidak? Yang akan pulang, terutamanya akan pulang ke Sempang Renggam, tolonglah balik mengundi. Tolonglah pujuk adik-beradik. Tolonglah pujuk ibu bapa kita. Tolonglah pujuk mbah dan nyai kita. Undi Pakatan Harapan demi anak cucu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Undi Pakatan Harapan di Sempang Renggam demi masa depan anak cucu mereka sendiri. Kalau UMNO menang, itu menang untuk UMNO. Kalau Hasni menang di Sempang Renggam, itu kemenangan untuk Hasni dan UMNO. Tetapi jikalau Pakatan Harapan menang di Sempang Renggam, bukan untuk Mazli, bukan untuk Pakatan Harapan, tetapi untuk anak cucu pendidikan mereka seluruh rakyat Malaysia. Kemenangan Pakatan Harapan di Sempang Renggam adalah masa depan pendidikan anak-anak Malaysia, termasuk anak-anak OKU semua. Boleh atau tidak? Kita reformasi. Lawan tetap, lawan sampai membujur lalu melintang. Terima kasih. Sisi Niman. Nandri Vanagam. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Makanan di Pihak Sekretariat juga akan mengedarkan bendera harapan untuk kita sama-sama kibarkan bendera harapan ini sebentar saja lagi. Kita perlu tekad semangat untuk kita pastikan harapan kali ini kita boleh rangkul Putrajaya kali ini. Boleh kita bagikan sokongan kepada saudara Hassan Karim di Pasir Gudang? Boleh saudara-saudari? Boleh kita bagi sokongan kepada saudara Jimmy Pro di Teprong? Boleh kita bagi sokongan kepada saudara Akmal di Johor Bahru?